KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Ada pun cikgu yang tengah tengok, apa khabar? Saya harap semua di rumah dalam keadaan yang sihat. Hari ini anda bersama saya, Mohsin Nadli, dalam Mahir Didik TV KPM. Okey, yang dekat rumah jangan lupa kita belum menang lagi. Kita kena sentiasa jaga sesama kita. Amalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, pakai pelitup muka dengan betul. Okey, jaga, tersasul pula. Jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan lagi satu, nampak ni? Jangan lupa sanitasi tangan kita selalu dan juga cuci tangan dengan kerap menggunakan sabun. Baiklah, hari ini kita bersama Cikgu Amir. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Mohsin, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah Cikgu. Cikgu dari mana Cikgu? Saya dari Shah Alam. Shah Alam, oh samalah Cikgu. Saya Seksyen 17. Oh, Seksyen 17. Saya dekat je, Seksyen 13. Okey, balik boleh sekali lah Cikgu. Boleh. Tapi Okey. jaga jarak lah. Betul, kena jaga jarak. Okey Cikgu, sebelum kita mula, elok sekiranya kita amalkan SOP dulu Cikgu. Okey, Cikgu boleh mula dengan sanitasi tangan Cikgu dulu. Boleh Cikgu? Alright. Ya, ini amat penting. Sebelum kita lakukan apa-apa sahaja, ini adalah step yang paling penting. Alright, kita dah sanitasi tangan kita. Okey Cikgu, mungkin Cikgu boleh ceritakan serba sedikit apa objektif kita ataupun apa yang kita akan belajar pada hari ini Cikgu. Baik Mohsin. Okey, hari ini apa yang kita akan belajar adalah gimnastik asas. Gimnastik asas ini banyak dan merangkumi banyak. Dan saya akan terangkan pada hari ini adalah kemahiran imbangan. Okey. Dalam kemahiran imbangan ni, kita akan belajar tentang imbangan dinamik dan juga imbangan statik. Okey, Cikgu, kalau saya nak tanya pasal sejarah gimnastik asas ni Cikgu, dari mana datangnya gimnastik ni Cikgu? Boleh. Sejarah gimnastik asas ni sebenarnya bukan sejarah gimnastik asal. Kita pergi ke sejarah gimnastik. Sejarah bermula gimnastik. Di Malaysia. Sejarah gimnastik yang bermula di Malaysia adalah sekitar tahun 1900. Sekitar tahun 1900 dan mula diperkenalkan di setiap sekolah dan juga maktab perguruan. Okey Cikgu, mungkin gimnastik ni ada banyak kan Cikgu, tapi gimnastik asas yang kita nak belajar hari ini, apa itu gimnastik asas Cikgu? Okey, gimnastik asas ini adalah gimnastik pergerakan yang asas di dalam sukan gimnastik. Kalau kita nak lebih lanjut lagi, gimnastik asas pergerakan yang boleh kita pergerakan yang asas lah. Pergerakan yang asas yang boleh dilakukan di dalam sukan gimnastik. Okey, dalam gimnastik asas ni juga Mohsin, kita boleh aplikasikan gimnastik asas di dalam sukan-sukan yang lain. Oh, faham. Baiklah Cikgu, kita nak belajar pasal gimnastik asas kan hari ini Cikgu. Ya. Apa objektifnya? Objektif ataupun input-input yang akan kita dapat sebaik saja akhir daripada kelas kita pada hari ini. Baik, objektif hari ini yang kita akan belajar adalah daripada standard pembelajaran 1.1.1 iaitu melakukan aktiviti fizikal, flip-flop dan juga double wheelbarrow, yakni kereta sorong berganda. Menarik. Saya dengar pun sebenarnya saya tak sabar Cikgu. Tapi sebelum kita mula, kita berehat dahulu dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Hello, baiklah kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Hari ini pelajaran pendidikan jasmani, gimnastik asas. Baiklah cikgu, tadi cikgu dah bagi tahu serba sedikit tentang pengenalan subjek kita pada hari ini. Dan selepas ni kita ada apa lagi cikgu? Tadi cikgu dah bagi pengenalan tu, saya rasa macam banyak sangat benda yang menarik ni. Boleh cikgu lanjutkan kita punya sesi. Boleh Mohsin. Okey. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, seperti yang mana yang saya terangkan tadi, kita akan belajar berkaitan dengan flip-flop dan juga double wheelbarrow, iaitu kemahiran imbangan flip-flop dan juga double wheelbarrow. Okey, dalam kemahiran imbangan kita ada konsep dia yang kita kena tahu. Okay, yang pertama, kita kena tahu dia, adakah dia imbangan dinamik atau juga dia imbangan statik. Yang kedua, kita kena tahu koordinasi tubuh badan. Dan yang ketiga adalah otot-otot yang terlibat semasa melakukan kemahiran flip-flop dan juga kemahiran double wheelbarrow. Okey, sebelum tu Mohsin, Ya cikgu. saya nak pergi lebih lanjut dulu untuk imbangan dinamik dan juga imbangan statik. Apa saya nak maksudnya terang- cikgu? Okey, maksud imbangan dinamik ialah kebolehan seseorang individu itu untuk mengimbangkan badan, Mengimbangkan ketika badan, pusat gravitinya diubah. Pusat graviti diubah. Kalau bahasa pendeknya, kita imbangkan badan, tapi kita bergerak. Oh, boleh ya cikgu? Boleh. Itulah dipanggil sebagai Kalau saya imbangan buat macam dinamik. Itu adalah imbangan statik. Imbangan statik. ya. So kalau bergerak saya macam ni lah. Bukan? Itu imbangan dinamik. Macam Okey, sebagai tu. contoh, kita berdiri tegak Okey, berdiri dan tegak. kita dalam formasi untuk melompat ke hadapan. Melompat Dari titik ke hadapan. permulaan ke titik satu lagi. Okey. Sebagai contoh, saya akan melompat dari satu titik ke satu titik. Okey. Itu adalah imbangan dinamik. Kita mengimbangkan badan kita. Faham. So imbangan statik pula, Mohsin? Imbangan statik pula, imbangan yang kita lakukan dekat satu tempat je cikgu. Ya, betul. Contohnya macam ni, bagus, cikgu. Mohsin. Contoh imbangan macam ni. Yes, betul. Ini Ataupun adalah kita imbangan statik. Ya. Okey, kalau imbangan Faham. imbangan yang lebih nak katakan imbangan lagi, kita boleh buat imbangan dirian bangau. Dirian bangau cikgu. Okey, cuba boleh Mohsin buat. Okey, sekejap saya ingat bangau diri macam mana. Alright, okey. Imbangan bangau cikgu. Ya, dirian bangau. Okey. Ya, betul. Imbangan sebelah kaki. Ini adalah imbangan Okey, statik. macam ni cikgu Ya, betul Mohsin. Bagus. Kalau saya macam ni cikgu? Itu kungfu. Perlukan imbangan juga cikgu? Perlukan imbangan juga. Betul. Baik, kita teruskan. Kita teruskan dengan koordinasi tubuh badan. Okey, kalau koordinasi tubuh badan ni adalah pergerakan anggota badan yang bergerak secara harmoni. Harmoni cikgu Harmoni. Anggota badan bergerak pun kena harmoni juga? Ya, betul. Saya ingat suara muzik je kena harmoni cikgu. Kalau contohlah kita belajar kawat. Kita belajar kawat di sekolah, betul tak? Betul. Saya masuk Okey. kawat dulu cikgu, KRS. KRS sama saya. Okey, contoh kita belajar kawat. Ya. Kita akan berkawat di antara satu tempat ke satu tempat lain dengan pergerakan tangan dan kaki secara harmoni. Harmoni. Kalau kita bergerak kaki, contohlah saya tunjukkan. Okey. Kaki bergerak sama dengan tangan. Okey. Itu adalah koordinasi yang tidak betul. Tak harmoni dalam lah, anggota. cikgu. Tidak harmoni. Tak harmoni. Tapi ada cikgu, kawan-kawan saya yang kawat memang macam tu cikgu. Ya, betul. Itu maknanya Ambil masa koordinasi jugalah tubuh nak badan tu. belajar. Ambil masa lah. Maksudnya koordinasi tubuh badan tu perlu diperbaikilah. Betul. Boleh diperbaiki. Seterusnya? Okey, seterusnya otot yang terlibat. Okey, otot yang terlibat semasa kita melakukan kemahiran imbangan yang kita akan lakukan nanti. Contoh otot-otot yang terlibat nanti saya akan terangkan. Okey. Menarik. So kita ada imbangan dinamik dan statik, koordinasi tubuh badan dan juga otot yang terlibat. Ya, Ini betul, antara objektif Mohsin. kita yang penting lah. Ya, objektif yang murid kena tahu. Apa yang dia belajar hari ini dan juga konektif yang dia kena tahu apa yang dia dapat pada hari ini. Jadi yang duduk dekat rumah tu, make sure ada pen, ada kertas atau ada buku, salin apa yang cikgu cakap. Sebab apa? Sebab kita tak nak hilanglah cikgu ilmu yang telah kita kongsikan pada hari ini. Betul tak cikgu? Ya, betul Mohsin. Okey cikgu, kalau macam dekat rumah, kan kalau kita tahu keadaan dekat rumah, macam mana kita ataupun murid-murid di rumah nak mengaplikasikan ataupun nak menjalankan aktiviti ini di rumah? Apa keadaannya ataupun apa situasinya yang sesuai? Okey, situasi yang sesuai untuk melakukan. Cikgu pun Tersasul tersasul. pula. Situasi yang sesuai untuk melakukan kemahiran imbangan pada hari ini, seperti mana saya tekankan sekali lagi, kemahiran imbangan flip-flop dan juga kemahiran double wheelbarrow. Kemahiran untuk melakukan kemahiran ini, kita perlu
tekankan aspek keselamatan. Betul. Itu yang paling utama lah, Itu cikgu. yang paling utama, aspek keselamatan. Ruang yang luas dan juga yang kedua kita perlu ada bimbingan daripada orang dewasa. Itu yang paling penting lah. Itu yang paling penting. Jangan tiba-tiba buat sorang-sorang dengan tak warm up, tak panaskan badan apa, tiba-tiba terkehil ataupun terseliuk, dah sorang-sorang dekat situ, cikgu. Ya, betul, Mohsin. Membahayakan. Kalau sekiranya kita nak belajar gimnastik asas ni, kita perlukan bimbingan daripada orang dewasa. Betul, faham. Okey, macam sebelah ni saya nampak macam ada otot tubuh badan manusia, cikgu. Ya, ini adalah otot-otot tubuh badan manusia. Otot-otot ini cikgu akan terangkan selepas kita tunjukkan video double wheelbarrow nanti. Apakah otot yang terlibat semasa kemahiran itu berlangsung. Faham. Alright. Okay. Lepas tu kita dah ada ke video? Belum lagi ke, cikgu? Video itu dah ada dah. Kita dah ada video dah. Saya rasa tak sabar-sabar nak tengok. Mungkin kejap lagi kita akan tengok, cikgu. Ya, betul. Kejap lagi kita sabar dulu. Alright. Cikgu, contoh saya nak tanya lah. Kalau kita buat ni kan, apa antara otot-otot kita yang terlibat, cikgu? Okey, otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan cikgu bagi secara ringkas ya. Untuk kemahiran imbangan flip-flop dan juga kemahiran double wheelbarrow, otot dominan. Otot dominan ni maksudnya otot yang penting. Utama. Otot utama betul? ataupun otot yang penting adalah otot dari bahagian pinggang ke atas. Ke atas. Ada nama-nama dia. Kita panggil sistem otot tubuh badan lah. Ada nama-nama dia. Contoh, cikgu bagi contoh. Kalau muka. Cikgu bagi contoh muka kan. Okey. Kita pegang pipi kita. Pipi. Okey. Apakah nama otot pada pipi kita? Alamak, cikgu. Biar saya tengok jawapan. Ada jawapan dekat situ tak? Tak ada lah pula, cikgu. Okey, apa cikgu? Cikgu bagilah tahu. Cikgu bagilah tahu. Rahsia. Selepas ini cikgu akan bagi tahu. Cikgu tak boleh bagi tahu sekarang. Okey. Tapi saya tahu salah satu otot yang utama. Okey, apa dia? Otot bahu. Okey, apa dia otot bahu? Nama dia? Kejap saya fikir. Deltoid ya, cikgu? Ya, betul. Alhamdulillah. Yes. Tepuk, Betul, cikgu. Mohsin. Betul, betul. Otot bahu dipanggil sebagai otot deltoid. Kiri kanan sama je, cikgu? Kiri kanan sama. Deltoid kanan dan deltoid kiri. Itu dipanggil sistem otot tubuh badan. Okey, cikgu, kalau macam kita nak melakukan aktiviti gimnastik asas ni kan, cikgu? Antara perkara yang utama bukan sahaja dari penyediaan ruang, tapi pakaian kita pun kena betul juga, cikgu, kan? Betul. Macam hari ni saya berseluar slang lah pula, cikgu. Ini dah satu orang kata apa, perkara yang salah ni. So yang dekat rumah kalau tak pakai seluar yang bersesuaian, pergi tukar cepat-cepat. Sebab apa? Lepas ni, cikgu, kita ada aktiviti, cikgu, kan? Ya, kita ada aktiviti yang menarik kita akan buat. Betul. Mungkin apa yang pakaian yang sesuai, cikgu, untuk melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik asas ni? Okey, pakaian yang sesuai untuk melakukan gimnastik asas ini yang pertama adalah pakaian sukan lah. Contoh macam cikgu pakai pakaian sukan, t-shirt sukan dan juga seluar sukan beserta dengan kasut sukan. Dan juga sekiranya dekat tangan kita ni ada jam, ada benda-benda yang tajam. Kita buka supaya kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Itu adalah pakaian yang sesuai dan juga kita kena tekankan daripada aspek keselamatan lah. Sebab aspek keselamatan yang paling penting semasa melakukan gimnastik asas. Okey, itu antara perkara-perkara yang penting lah, kan, cikgu? Untuk kita ambil kira sebelum kita lakukan bukan saja gimnastik asas. Apa-apa saja aktiviti bersukan pun kita kena pastikan kita berada dalam keadaan yang sesuai. Selamat, dan pakaian kita juga pakaian yang bersesuai untuk bersukan. Ya, betul, Mohsin. Okey, cikgu, apa lagi, cikgu, yang kita nak untuk kita kongsikan pada hari ini? Saya banyak tersasul hari ini, cikgu. Okey, untuk kita kongsikan pada hari ini juga, cikgu nak tekankan sekali lagi, cikgu dah banyak kali tekan dah. Okey, cikgu tekankan sekali lagi kemahiran double wheelbarrow dan juga kemahiran flip-flop. Okey, kemahiran double wheelbarrow ni sangat-sangat sukar nak dibuat. Tapi atas bimbingan orang dewasa atau atas bimbingan guru, kita mudah untuk melakukan kemahiran gimnastik asas, kemahiran imbangan double wheelbarrow. Okey. Selepas ni kita akan tunjukkanlah, Mohsin, video macam mana nak melakukan kemahiran double wheelbarrow ni. Faham. Mungkin video dah ready ke? Belum lagi ke? Okey, body ready, cikgu. Kita nak tunjukkan video apa tadi, cikgu? Video kemahiran imbangan double wheelbarrow, kereta sorong berganda. Betul. Jom sama-sama kita saksikan.
Baiklah, itu dia cikgu. Saya tengok tadi nampak agak susah juga sebenarnya cikgu Betul. step-step dia. Betul. Tapi apa untuk macam saya lah yang nak mulakan cikgu kan, Ha-ha. mula aktiviti gimnastik asas ni, Ya. apa antara ansur maju untuk kita melakukan aktiviti sedemikian? Baguslah Mohsin ni tahu ansur maju tu apa ya sikit-sikit lah, Mohsin. cikgu. Bagus. Saya tertarik dengan apa yang Mohsin kata. Apakah ansur maju yang kita boleh lakukan ketika kita nak melakukan kemahiran double wheelbarrow ni. Okey. Untuk kita mengajar murid-murid kita, yang pertama kemahiran ansur maju yang kita boleh lakukan adalah kemahiran single wheelbarrow. Kita jangan terus menyuruh murid kita untuk melakukan double wheelbarrow kerana boleh, kita cikgu. belum lagi tahu kebolehan murid tu. Faham, Kita kena faham. mengukur kebolehan murid tu dulu sebelum kita melakukan pelakuan sebenar double wheelbarrow. Mungkin kita ansur maju yang pertama mungkin kita boleh buat single wheelbarrow. Single wheelbarrow. Single wheelbarrow maksudnya video tadi kita gunakan 2 orang yang berada di bawah. Dan kali untuk ansur maju yang pertama kita gunakan seorang dulu. Seorang dulu di bawah dan kita uji kebolehan murid untuk mengimbangkan badan dan juga bergerak ke hadapan. Okey. Dengan cerita ada juga ya cikgu videonya. Ya, ada video satu lagi. Kemahiran yang kita akan belajar satu lagi. Tadi kemahiran yang pertama double wheelbarrow. Selepas ini kita akan ajar tentang kemahiran yang kedua iaitu kemahiran flip flop. Flip flop. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Ya, itulah dia tadi gerakan flip flop ya cikgu. Ya, Tapi tadi cikgu betul. saya observe, saya tengok kan cikgu. Sebenarnya Apa yang banyak Mohsin juga, nampak? Apa yang saya nampak gerakan dia menggunakan banyak juga otot ya cikgu kan? Ya, betul. Antaranya apa cikgu? Sebenarnya kalau kita tengok video yang pertama tadi kan, Okey. video pertama kemahiran double wheelbarrow dan juga video yang kedua iaitu kemahiran flip flop, banyak otot yang terlibat. Bukan banyaklah, maksudnya ada otot yang dominan yang terlibat dalam melakukan kemahiran imbangan ni. Faham. Okey, saya nak bagi tahu tadi Mohsin ada teka kan dekat saya kan. Mohsin kata, "Saya tahu otot bahu." Alright. Apa nama otot bahu? Betul tak? Cikgu nak tanya saya ke? Jadi kan. Alamak. Okey, tak apa, saya cuba. Okey. Cikgu tanya balik, Mohsin, apakah otot bahu? Otot bahu. Otot dinamakan bahu otot apa? kita panggil deltoid cikgu. Yes, betul. Otot otot deltoid. Alhamdulillah. Okey, dalam kemahiran imbangan yang cikgu tunjukkan tadi, Ya. kemahiran itu otot yang dominan yang terlibat adalah otot deltoid, kiri dan kanan kita. Dan sebab juga kita bergerak macam tu ya tadi cikgu. kita So, berpusing Kita menggunakan otot kat sini. 360 darjah. Kita berpusing dan kita menggunakan kekuatan otot pada bahagian bahu. Iaitu otot deltoid. Okey, yang kedua, otot yang terlibat yang dominan adalah otot pada bahagian bicep dan juga bahagian tricep. Di mana bicep, Mohsin? Bicep, kalau tricep di belakang, Okey, tricep mestilah di hadapan. Di hadapan. Belanja sikit cikgu. Okey, belanja. Okey, yang ketiga, otot yang dominan adalah pada bahagian perut, dipanggil sebagai otot abdomen. Abs. Otot abs lah. Singkatan Biasa dia kalau abs lah, orang cikgu. yang santai-santai dia akan panggil ini adalah core Core. kita. Faham.
Kalau kita kuat pada bahagian core, maknanya kita boleh melakukan imbangan dengan baik. Ini antara otot yang penting jugalah cikgu kan? Ya betul. Otot yang penting adalah pada okey. bahagian yang besar. Kira otot yang besar adalah pada bahagian otot abdomen. Okey, itu dia. Baik. Alright. Ya cikgu? Okey. Kalau kita tengok dekat otot sistem tubuh badan manusia ni kan, kita tengok ada yang cikgu dah bulatkan. Cikgu dah bulatkan mana otot dominan yang penting. Yang pertama bicep, deltoid, tricep dengan abdomen. Cikgu pun tersasul. Abdomen. Tak apa cikgu. Baik. Dalam keempat-empat otot ni, inilah otot-otot yang terlibat semasa melakukan kemahiran imbangan nanti. Okey, Kemahiran faham, imbangan faham. flip-flop dan juga kemahiran double wheelbarrow. Okey. Okey cikgu, okey. saya pun tak sabar dah belajar pasal otot. Lepas ni kita mestilah nak buat aktiviti cikgu kan? Ya. Okay, sebelum nak buat aktiviti, saya kat sini kena sedia. Anda dekat rumah juga, murid-murid semua kena bersedia juga. Pergilah ambil tempat yang sesuai. Kita berehat dahulu dan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, bertemu kembali bersama saya Musin Nazli di Didik TV KPM dalam Mahir. Baiklah cikgu, saya rasa murid-murid dekat rumah pun dah bersedia sebab apa? Kita dah bagi rehat tadi kan? Diorang semestinya sudah pun bersedia. Okey cikgu, kita nak lakukan apa ni cikgu? Saya dah panas dah ni cikgu, badan pun terketar-ketar dah ni cikgu. Baik Mohsin. Ya. Sebelum kita nak melakukan kemahiran imbangan flip-flop dan juga kemahiran double wheelbarrow, pertama sekali perlulah kita memanaskan badan dan juga perlu melakukan stretching supaya badan kita tak tergeliat bila kita melakukan kemahiran imbangan nanti. Okey cikgu, memang orang kata apa, warm up ni sangat penting sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti sukan kan cikgu kan? Ya betul. Okey, kita nak mula daripada part mana? Saya nak tanya cikgu, biasa kalau warming up, kita mesti mula daripada atas dan ke bawah. Benda Ya, tu betul, Mohsin. memang perlu ke cikgu? Ataupun kita boleh je stres yang mana-mana dulu cikgu? Boleh. Sebenarnya kalau kita nak mempelbagaikan kita punya warm up, ataupun kita nak pelbagaikan kita punya stretching. Warm up ni istilah dia adalah untuk meningkatkan kadar nadi kita supaya kita bersedia untuk melakukan aktiviti. Badan kita tak adalah terkejut cikgu kan? Badan kita tak terkejut tiba-tiba melakukan aktiviti. Kalau terkejut stretching pula, stretching adalah untuk melonggarkan kita punya otot-otot tubuh badan kita supaya otot-otot kita tak strength. Orang kata macam tak tegang. Maksudnya macam tu. So Okey. macam tadi soalan Mohsin kata, boleh ke kita buat je mana-mana kalau kita nak warm up kan? Sebenarnya boleh kita pelbagaikan kita punya pemanasan badan. Kalau kita macam saya mengajar murid-murid, saya mulakan daripada atas ke bawah. Hari berikutnya saya mulakan daripada atas ke bawah pula. Daripada bawah ke atas, lepas tu hari berikut atas ke bawah pula. Maksudnya macam tu. Okey, murid-murid kat rumah perasan tak? Tadi kita dah kembali. Sebenarnya saya dengan cikgu Azmi sebenarnya dah buka pelitup muka kan cikgu kan? Ya. Sebab apa? Sebab kita akan melakukan aktiviti-aktiviti yang memerlukan kita untuk membuka dan ia adalah dibenarkan. So jangan risau. Macam saya, tadi saya pakai jam, saya dah buka dah jam saya letak di tempat yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab kita tak nak apa cikgu? Berlakunya kecederaan semasa Berlaku melakukan kecederaan, betul. kemahiran nanti. Okey cikgu, jom kita mula warming up Baik, cikgu. kita Saya dah mulakan dengan bersemangat pemanasan ni. badan dan juga stretching kita. Alright. Baik, kita selang-selikan ya Mohsin. Kita akan buat stretching, lepas tu kita akan mulakan dengan stretching warm up. Stretching warm up. Maksudnya saya macam dah tu. dengar lagu je, Bu. Dengan lagu dah masuk Saya punya kepala dah warming lah cikgu. Okey cikgu, silakan. Okey. Kepala di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warming up. Okey. Lompat bintang cikgu Atas ni. Okey. 8 juga. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kat rumah kena ikut. 6, 7, 8. Okey cikgu. Okey.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Oh, terbalik kan? Nak terbalikkan betul-betul. Jangan sampai terseliur. Okey. Okey, 5. Oh, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar tangan. Bawah. Terbalik kan? 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu. Lompat bintang lagi sekali, cikgu. Okey. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Okey. Angkat kaki ya, cikgu. Oh, ini perlukan imbangan ni, cikgu. Okey. 6, 7, 8. Cikgu, saya menggeletar dah ni. 4, 5, 6, 7, 8. Tukar kaki. Kiri pula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dari setempat daripada perlahan, sederhana, laju. Okey. Cikgu, bagi saya ambil nafas dulu, cikgu. Boleh. Okey, ambil nafas. Okey, cikgu. Sekali lagi. Okey, cikgu. Sedia, cikgu, insya-Allah. Okey, perlahan dulu. Perlahan saya steady lagi, cikgu. Okey. Sederhana, cikgu. Okey. Lari kat rumah jangan skip, kena ikut juga apa yang kami buat di sini. Okey. Sederhana. Okey, jogging. Lari setempat, jangan mengelak. Laju. Okey, cikgu. Selesai. Penat. Steady lagi, cikgu. Okey. Rasa macam kadang-kadang kita rasa macam Cikgu, naik, laju sikit, cikgu. Laju kan? Maknanya badan kita dah bersedia untuk melakukan aktiviti kemahiran. Okey, cikgu, boleh pakai mic. Okey. Oh, maaf tadi tak pakai mic tadi. Tak apa, cikgu. Baik. Okey. Rasa dah kadar nadi dah makin meningkat? Semua rasa, cikgu. Semua rasa. Semua Berpeluh rasa pun dah ada sekarang ni. kan? Jadi maknanya kita dah mula bersedia untuk melakukan kemahiran imbangan kita. Sekejap lagi. Imbangan flip-flop. 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 Saya flip ke saya flop? Saya tak tahu. Tengoklah kejap lagi ya, cikgu. Okey. Tengok kejap lagi kita akan buat. Baik. Alright. Untuk kemahiran flip-flop, yang pertama Mohsin, Ya, cikgu. kita kena lakukan ansur maju. Ansur Kita tak maju. boleh ajar murid terus untuk melakukan kemahiran flip-flop. Boleh mengakibatkan kecederaan. Okey, antara Paling penting flip-flop kita ni, kena ajar ansur maju dulu kepada Ansur murid-murid. maju. Macam mana tu, cikgu? Ansur maju untuk aktiviti flip-flop ni? Okey, untuk cikgu ada 3 ansur maju yang kita boleh lakukan untuk melakukan kemahiran imbangan flip-flop ni. 3. Okey, yang pertama nanti kita akan buat dirian menyarap diri dengan tangan yang lurus selama 10 saat. 10 Yang saat. kedua, kita akan menyarap dengan tangan yang lurus dan bergerak ke sisi. Bergerak, Dan cikgu. yang ketiga, kita akan lakukan guling balak. Guling balak. 3 ansur maju ni kita akan lakukan sebelum kita melakukan perlakuan yang sebenar. Kemahiran flip-flop. Okey. Saya dekat sini dengar pun macam-macam nama ni. Macam susah aja. Tapi tak apa. Mungkin mudah, cikgu. Nama je nampak Nama macam nampak susah. mencabar. Tapi kita tengok je sebenarnya lagi. mudah saja. Alright. Yang kat rumah pastikan keadaan dekat rumah semua keadaan yang sesuai ya. Jangan guling-guling terlanggar pasu bunga mak tak nak kejap lagi. Tak pasal-pasal tidur luar. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, Okey. boleh kita lakukan? Boleh, Hussein? cikgu. Silakan. Baik. Saya silakan, cikgu. Tapi saya kena buat lah. Kena buat juga. Okey, untuk kemahiran Tak boleh lari. ansur maju yang pertama, kita akan lakukan menyarap dengan tangan yang lurus. Alright. Okey, sebagai contoh, Okey, cikgu buat dulu. Lepas tu saya ikut. tangan lurus, Okey. kaki pun lurus. Okey, tangan lurus, kaki pelurus. Ya. Okey. Dan kiraan 10. Boleh Okey, kita saya buat jauh sikit, cikgu. Sebab sikit. cikgu jarak sikit. Baik. Okey. Okey, sedia Mohsin? Sedia. Dalam kiraan 10 ya. 10, cikgu. Tahan dalam kiraan 10. Okey. Tak boleh kurang ya, cikgu? Ha? Tak boleh kurang? Tak boleh. Okey, Kena- 10. Kena kita cuba. Okey, go. Ya.
1, 2, angkat. Okey. Okey, kira 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Okay, itu adalah ansa maju yang pertama. Rasalah cikgu dekat bahagian perut. Bahagian perut iaitu otot abdomen kita akan rasa kan, betul tak? Rasa. Nanti kalau kita nak buat kemahiran flip flop lagi akan rasa. Okey. Itu adalah ansur maju yang pertama. Yang pertama. Okey. Yang kedua cikgu. Ansur maju yang kedua kita akan lakukan macam ansur maju yang pertama, tapi kita akan gabungkan dengan bergerak. Kita akan gabungkan dengan gerak sisi. Faham. Okey. Ya, Okey. kita cikgu tunjukkan contoh Okey, cikgu tunjuk dulu. Okey. Tangan tegak. Okey, kaki macam posture tadi cikgu Ya. Alright, lepas tu? Oh, macam ketam lah cikgu. Ya, betul. Faham. Ya. Okey, sekarang Macam ketam sikit tapi dia bukanlah ketam. saya cuba cikgu. Boleh. Boleh cuba. Okey, saya cuba cikgu. Kita cuba sama-sama ke macam mana Musin? Ataupun Saya Musin nak cuba cuba dulu. dulu? Okey, Saya Musin cuba dulu ya. Okey cikgu. Okey. Okey, Tangan postur badan lurus. kena betul. Tangan lurus. Kaki lurus. Badan lurus dan bergerak ke sisi. Okey. Cuba bergerak ke sisi. Bagus. Yes. Betul cikgu? Betul Musin. Saya patah balik cikgu. Patah balik. Wah, nampaknya kekuatan tangan Musin lebih kuat daripada saya. Tak kuat cikgu. Itulah dia Okey. kemahiran ansur maju yang kedua Musin. Oh. Yang kita kena ajarkan kepada murid sebelum melakukan perlakuan sebenar. Okey, Okey, faham. kemahiran ansur maju yang ketiga yang kita akan lakukan adalah Yang guling ketiga. balak. Oh, tadi. Tadi Okey. kemahiran yang pertama kita menyarap dengan tangan yang lurus. Tangan yang lurus, kedua, kaki lurus. kaki lurus. Okey. Yang kedua tangan kedua. lurus, kaki lurus dan bergerak ke sisi. Tangan lurus, kaki lurus, kita Dan bergerak yang ke sisi. yang ketiga kita akan guling balak untuk Guling melakukan balak. guling balak. Okey, cikgu tunjukkan contoh ya. Cikgu tunjuklah contoh cikgu. Saya kat sini pasrah cikgu. Tapi saya semangat. Okey. Cikgu jangan tidur cikgu. Kita tengah bersiaran ni. Cikgu. Itu adalah contoh guling balak. Guling balak. Itu adalah contoh guling balak Musin. Mhm. Guling balak ni sebab apa kita kena lakukan guling balak ni? Sebab kemahiran flip flop ni kita akan buat 360 berpusing. Faham. Okey, tapi yang ni saya tak buat lah cikgu. Tak apa. Okay, kita akan teruskan kepada perlakuan sebenar. Boleh Musin? Okey, boleh cikgu, boleh. Kemahiran sebenar ni adalah kemahiran flip flop. Okey cikgu, untuk guling balak tadi bahagian mana yang terlibat? Macam kita macam tu kan cikgu? Okey. Macam mana kita nak bergerakkan badan kita? Bahagian otot abdomen. Otot badan kita yang akan menolong kita faham, untuk faham. berpusing. Okey, Baik, kita baik. teruskan kepada perlakuan Boleh, sebenar. cikgu. Boleh? Jom. Okey, kita teruskan dengan perlakuan sebenar iaitu kemahiran yang akan diajarkan pada hari ini iaitu kemahiran imbangan flip flop. Flip-flop. Ini yang kita nak fokuskan ni sebenarnya. Alright cikgu. Baik. Baik untuk cikgu. Okey. Tangan lurus. Okey, bergerak ke sisi. Alamak. Okey cikgu. Baik. Okey. Boleh Musin? Saya cuba cikgu. Boleh. Tak ada Saya cuba. masalah. Okey, dalam keadaan yang kita kena tekankan aspek keselamatan, Okey. berhati-hati ketika Okey. melakukan pergerakan. Okey, cikgu sebelum tu cikgu, sebelum saya buat, saya nak baca doa dulu cikgu. Boleh. Okey. Pemudahkanlah. Okey cikgu Saya gerak ke sana cikgu Bergerak ke kanan. Okey. Tangan Sampai lurus. mana cikgu? Sampai Shah Alam ke? Tak, janganlah sini je, sampai Shah Alam jauh. Okey. Okey, berhati-hati ya. Maksudnya kita perlu tekankan berhati-hati aspek keselamatan. Ya, betul. Pusing. Okey, sekali lagi. Oh, Okey. saya rasa macam Farah N lah cikgu. Farah N. Abdul Hadi Betul cikgu? Baik. Betul. Itu ending dia cikgu. Itu ending dia. Ah. Tahniah Musin kerana dapat lakukan kemahiran imbangan flip flop ni. Sebab kemahiran imbangan flip flop ni agak sukar juga kita nak ajarkan kepada murid-murid. Tapi kita kena ajar juga supaya mereka dapat kemahiran tu dalam diri mereka. Okey, faham. Okey, pertama tadi kita buat
unsur maju. Ansur maju. Unsur unsur pula. maju. Unsur bukan. Itu subjek lain. Ansur maju, cikgu. Ansur Dah, maju yang pertama, kedua, ketiga penat. Tercungap-cungap, cikgu. Baik. Okey. Tak apa. Okey Mohsin. Okey. Pertama tadi unsur maju yang macam tu. Saya tunjuk lagi Ya sekali, betul. cikgu. Ansur maju dengan tangan lurus. Cikgu tunjuk saya. Cikgu tunjuk saya. Cikgu tengok saya. Betul ke tak saya buat? Ya. Dekat rumah pun boleh buat juga. Jangan biarkan saya buat seorang-seorang. Okey. Tangan lurus dan Tangan kaki lurus. juga lurus. Kaki lurus. Dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Okey. Itu ansur maju yang pertama. Itu unsur maju yang pertama. Ada juga ansur maju yang kedua. Ansur maju yang kedua tapi ambil nafas dulu Mohsin. Ambil Saya tahu nafas, Mohsin cikgu penat. memahami Ambil saya, nafas. ya. Ambil nafas dulu. Okey. Tadi ansur maju yang pertama, kita masuk kepada ansur maju yang kedua. Yang kedua. Okey. Ansur maju yang kedua sama juga. Mhm. Tetapi kita tambah dengan kita bergerak ke sisi. Bergerak ke sisi. Ya betul. Okey, bagus Mohsin. Okey, cikgu. Okey. Bagus. Ambil Itu- nafas dulu Mohsin. Tahu penat tu. Okey. Itu yang kedua, cikgu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kedua. adalah guling balap Mohsin. Guling Okey, balap guling macam balap tadi tak yang apalah, cikgu cikgu. saya buat. Macam saya buat tadi. Guling itu dipanggil sebagai guling balap. Okey. Dan akhir sekali kita lakukanlah perlakuan yang sebenar kepada murid-murid. Kita minta. Sebab apa ansur maju ni kita kena lakukan? Sebab apa? Sebab apa? Oh, sebab Kerana apa? sebab kita kena bersedia, cikgu, sebelum kita melakukan flip-flop tu lah. Bersedia itu yang pertama. Tapi yang paling penting kita kena tahu kebolehan murid dulu. Yalah, cikgu ada cakap tadi awal-awal. Ya, kita kena tahu dulu kebolehan murid. Betul-betul. Kalau kita tak tahu kebolehan murid ketika melakukan kemahiran yang kita nak ajarkan, kemudian kemungkinan besar murid akan mengalami kecederaan. Jadi bila dah berlakunya kecederaan, guru juga yang akan dipersalahkan. Jadi betul-betul. perkara aspek-aspek keselamatan ansur maju ni lah perkara yang penting untuk kita ajar kepada murid-murid sebelum kita melakukan perlakuan sebenar. Okey. Nak tunjuk lagi, cikgu, yang flip-flop tu? Okey, last. Akhir sekali sebab Mohsin tak tunjuk lagi perlakuan sebenar. Yang flip-flop tu? Flip-flop. Tadi yang ansur maju pertama, kedua Mohsin dah tunjuk. So, lakukan perlakuan sebenar. Cikgu memang sengaja je, cikgu ya? Sebab hari ni Mohsin kata hari cikgu. Ya, hari ni hari cikgu. Okey. Okey, sedia. Postur badan yang Berhati-hati sama. berhati-hati. Okey. Saya angkat tangan kiri. Baik. Pusing 360 darjah. Ya, Angkat tangan kanan. bagus. Pusing. Okey. Patah balik ke, cikgu? Tak perlu. Tak perlu pun tak apa. Baik, cikgu cakap tak perlu. Okey. Tadi Mohsin dah buat perlakuan sebenar kan? Okey, cikgu nak tanya. Ya. Apa perasaan Mohsin ketika Mohsin melakukan pergerakan flip-flop tadi? Perasaan saya. Perasaan. Susah ke? Agak susah lah cikgu. Macam tu. Faham? Okey, perasaan saya mula-mula rasa susah lah, cikgu, sebab benda ni benda baru. Saya baru buat. Ya. So susah. Tapi bila dah dapat buat tu rasa macam seronok pula. Tapi seronok-seronok pun mengah juga, cikgu. Penat juga sebenarnya. Penat juga kan? Tapi sebenarnya dia seronok untuk dilakukan. Dan juga dia dapat membantu kita, dapat membantu kita supaya kita dapat mengelakkan kecederaan-kecederaan lain lah. Semasa kita nak bergerak ke satu tempat lain ke kan. Contohnya kita bersukan. Kita bersukan, kita bermain bola sepak. Ya, cikgu. Tiba-tiba kaki kita terpelecok. Terpelecok. Kita boleh melakukan kemahiran gimnastik asas ni untuk mengelakkan kita punya badan mengalami kecederaan yang lebih teruk. Okey. Okey, cikgu, saya pun dah penat. Saya nak ambil nafas kejap. Anda di rumah, murid-murid di rumah juga boleh ambil nafas macam saya. Saya tahu bukan saya seorang macam ni. Jom kita berehat dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali, tapi sayang kita dah berada di penghujung rancangan. Okey, cikgu, mungkin ada beberapa rumusan ataupun konklusi yang cikgu ingin sampaikan kepada murid-murid kita di rumah tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik Mohsin, untuk rumusan ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini
adalah yang pertama, rumusan yang pertama yang kita boleh buat adalah murid dapat melakukan aktiviti fizikal, kemahiran flip-flop dan juga kemahiran imbangan double wheelbarrow. Itu yang pertama. Ya, Yang pertama. kedua, murid boleh menyatakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti kemahiran imbangan flip-flop dan juga kemahiran double wheelbarrow. Itu kemahiran rumusan yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita pastikan murid berasa seronok semasa melakukan aktiviti fizikal tersebut. itulah Okey, penting, cikgu, kalau kan? saya nyatakan Mohsin sebagai murid. Okey. Okey. Baik, cikgu nak tanya, adakah Mohsin boleh melakukan aktiviti kemahiran flip-flop tadi? Setelah apa yang saya belajar hari ini, apa yang cikgu dah tunjukkan, saya rasa saya boleh lakukan. Lepas ni, Maknanya saya nak ajak kawan-kawan saya. Ataupun adik-beradik saya. Kawan-kawan tak bolehlah cikgu sebab tengah PKP. Saya nak ajak abang, adik-adik saya buat flip-flop ni. bagus Mohsin. Okey, itu rumusan yang pertama dah tercapai. Kita pergi yang kedua. Mohsin, apakah otot-otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti kemahiran flip-flop tadi? Okey, cikgu tanya soalan saintifik pula ya. Okey. Kita nak uji kognitif. Okey, Kita nak uji seingat kognitif saya, Mohsin. kita menggunakan otot bahu iaitu deltoid. Ya, Kita betul. menggunakan bicep dan juga tricep. Ya, betul Mohsin. Bagus. Itu dia. Dan yang terakhir? Abs. Abs atau abdomen. Abdomen, kawasan itu, perut. Itu kita nak memberitahu supaya murid boleh menyatakan kemahiran kognitif. Kemahiran kognitif. Kemahiran kognitif kita nak uji dia lah. Apakah otot yang terlibat semasa melakukan kemahiran imbangan tadi. Dan yang terakhir, cikgu nak tanya Mohsin. Ya, cikgu suka Mohsin bertanya. seronok tak lakukan tadi? Cikgu, kalau cikgu nampak saya tadi tercungap-cungap, dalam tercungap saya pun saya bergelak dan seronok, cikgu. Maknanya ketiga-tiga kita punya objektif pembelajaran kita tercapai. Okey, cikgu. Kita dah tercapai objektif kita. Sekarang ni, kita dah badan dah panas, cikgu. Mestilah kita nak sejukkan badan kita ataupun cooling down. Anda di rumah juga kadar nadi. Ya, menurunkan kadar nadi. Anda di rumah juga perlu melakukan aktiviti cooling down ni juga. Sementara kita lakukan, terima kasih kepada anda di rumah kerana setia bersama dengan saya dan cikgu hingga ke penghujung rancangan. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Mohsin.